Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bi umurana wa lul 'uqdatam min alsalina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wa takuni ya ulul albab. Allahumma syarah lana sudurana wassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk surah yang baru, itu surah Al-Infitar. Okey, jadi kiranya kita dah masuk surah yang ke 5 daripada juz amma, juz 30. Sebab kiranya kita bermula dengan juz amma itu kita ambil pendek-pendek dulu. Kemudiannya habis juz amma kita akan masuk kepada surah Baqarah. Jadi sembari yang kita lakukan solat jenazah ghaibah tadi, dah retitan kita telah dikejutkan dengan kematian, pembunuhan. Bukan mati biasa tapi dibunuh. Syahid Ismail Haniyeh, pemimpin kanan Palestin dalam berpolitik. Dan beliau sebenarnya sekarang ni beliau sebenarnya sebelum ni berpindah randah akibat daripada buruan daripada pihak Israel. Dan saya dipahamkan ketika di Iran tu dia ditembak dengan peluru pandu dah. Ke ustaz saya bom ke peluru berpandu? Macam peluru pandu, bom okey, bom. Jadi tak tahu saya pun tak baca detail sangat macam mana dengan bom tu. Okey, pada maupun akhirnya Ismail ni gugur syahid. Dan begitulah kita semua ni. Cuma kita ni belum berhadapan dengan situasi yang sama bagaimana yang dihadapi oleh penduduk Palestin. Yang hanya hari ini yang tinggalnya bumi Palestin hanyalah di Rafah dan Gaza saja. Itu saja. Kemudiannya selepas dilanyak begitu dahsyat hingga tak ada apa dah sekarang. Dan berapa kali dah dibina semula tu penempatan di Gaza dan Rafah tu. Nak bina balik tu maka masa yang lama pula tu. Sebab untuk terakhir ni memang terlalu teruk kerosakan dan mereka hancur lah. Tapi bagi mereka yang berada di sana dah menjadi perkara biasa. Kita je dengar macam gerung serung dah. Malah setengah dari mereka ni nak syahid, nak mati syahid. Begitu. Para hadirin hadirat Allah Ta'ala, surah Infitar ni ialah surah yang ke-82 daripada 114 surah yang ada. Kita ingat 114 surah yang ada. Jadi surah ni adalah surah yang ke-82. Memanglah sebab dah berada di juz 30, di penghujung juzuk dah. Okay. Jadi Infitar ni bermakna terbelah. Infitar mana terbelah. Lebih kurang dengan kisah An-Nazi'at juga. Ataupun kita Infitar ni, dia sebenarnya surah Infitar ni diturunkan selepas surah An-Nazi'at. Di mana surah An-Nazi'at juga membicarakan tentang kiamat. Sama juga Infitar ni. Bila sebut terbelah tu, tak ada lain lah. Bila terbelah kiamat lah. Cerita terbelah ni hancur lebu dan sebagainya, itu berkaitan dengan kiamat. Dan surah ini mengandungi 19 ayat dan dia termasuk dalam surah Makkiyah. Yang mana saya dah terangkan sebelum ni, surah Makkiyah ni surah yang diturunkan
ketika mana baginda Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun di situ. Dan selepas hijrah tu, dalam perjalanan hijrah ke Madinah tu, dia ke Madaniyah lah. Okay. Dia ke Madaniyah. Sebelum tu 13 tahun di Mekah tu disebut sebagai Makkiyah. Dan bermula perjalanan ke Madinah dan hingga 10 tahun Nabi itu menetap di Madinah. Surah mana-mana ayat yang turunkan ketika itu surah yang dinamakan Madaniyah atau Madinah. Dan surah Madinah ini kebanyakannya diturunkan berkait dengan syariat, perintah berkaitan dengan syariat. Contoh berkaitan dengan perintah solat dan perintah puasa, zakat dan sebagainya selepas hijrah ke Madinah. Okay. Di Mekah pun di penghujung-hujung tu baru turun perintah untuk menunaikan solat 5 waktu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj tu. Okay. Dan sebelum tu Nabi SAW menunaikan sembahyang mengikut cara yang terdahulu. Sebab ketika itu belum lagi diturunkan syariat untuk menunaikan solat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Okey. Terbelah ni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dia terbelah sendirilah. Dia terbelah kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maknanya perkara pertama, perkara kedua, selepas terbelahnya langit, sama ni langit, langit. Perkara pertama berlaku kiamat ni, langit itu terbelah. Boleh katakan langit ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Tak ada dah ciptaan Allah yang paling besar dah langit. Kalau langit yang paling besar boleh terbelah, apatah lagi makhluk-makhluk yang lain yang lebih kecil daripada langit. Kalau langit besar macam tu, Allah boleh belahkan disebabkan nak berlakunya kiamat ni. Dan terbelahnya langit ni adalah selepas sangkakala yang pertama. Ingat selepas sangkakala yang pertama. Sebab mana yang dalam surah An-Nazi'at terdahulu. Okey. Dan bukan sahaja langit yang terbelah, malahan bintang-bintang berguguran. Wa izal kawakibun tasara. Jadi hantu gugur. Sama ni kita tengok bintang di langit je. Tak. Penyair hanya melihat bintang di langit saja. Tak. Begitu juga bagi mereka yang yang ingin menentukan perjalanan malam, dia akan melihat tanda-tanda bintang di langit. Tak. Kalau waktu zaman Nabi terdahulu tak ada lampu elektrik. Panduan mereka ketika malam adalah bintang di langit. Nak tuju ke mana? Okay. Kalau siang berpandu kepada matahari. Sebab bintang tidak kelihatan pada siang hari. Tapi pada malam hari bintang adalah sebagai petunjuk, okay, kepada musafir perjalanan di waktu malam. Selain daripada berhadapan dengan binatang-binatang buas di padang pasir. Di padang pasir pun ada binatang buas. Ya. Bahkan wa izal biharu fujirat, dan lautan itu diluapkan. Bukan disaja meluap, tapi Allah meluapkan, mengocak lautan itu. Sebab langit itu terbuka, pecah, hancur, bintang-bintang berguguran. Ya, bintang tu berada di bawah langit kan. Bila langit tu jatuh, bintang pun jatuhlah. Kan? Jatuh ke dalam laut. Laut tu pecahlah. Kemudiannya selepas itu perkuburan ataupun kubur-kubur dibangkitkan semula. Wa izal kubur urubu sirat. Barulah manusia dibangkitkan. Itu pun selepas tiupan kali yang kedua. Selepas tiupan kali yang kedua,
maka bangkitlah semua manusia daripada kubur. Bukan daripada kubur saja, daripada mana-mana. Dalam perut buaya, dalam perut rimau, dalam perut gajah, gajah tak ada makan, dalam perut ikan dan sebagainya. Semua bercantum semula. Okey. Okey. Kubur ni ibarat simbolik lah kubur ni. Dah, sebab orang biasa mati di kubur. Dah, jarang orang mati dalam perut ikan. Jarang orang mati dalam perut buaya. Dah, hanya dia makan buaya saja. Jarang orang mati dalam perut rimau, malaikat dia makan harimau saja. Tapi kebiasaan manusia selepas dia mati akan ditanam di kubur. Dah, akan disepadi di kubur. Okey. Walaupun setengah negeri seperti Saudi, kubur-kubur yang telah penuh sebab dia tak ada tanah kan. Setahun sekali dia akan korek kubur tu dan buang ke laut. Okey, tulang-tulang tu dah dia korek dan buang ke laut. Saya tak tahu begitu. Walaupun tulang-tulang dibuang ke laut, tapi tulang-tulang yang dibuang ke laut tadi akan bertemu semula. Okey. Berkata kat tulang tu bertemu, daging-daging yang dah hilang tu akan tumbuh semula. Dan cerita itu ada surah Nazi'at kan. Bila dia dibangkitkan semula, seolah-olah dia macam semalam baru dia meninggal. Macam satu hari dia meninggal. Tu ada kita bawa begitu. Masalah kalau orang tu hari ni dia minum kopi kedai kopi Mamat, dia pun meninggal, dia bangkit semula, dia tinggal lagi. Tinggal baru semalam dia minum kedai Mamat, sedangkan dia dah lama dah meninggal. Begitu. Begitu kehebatan Allah pada mata manusia. Kita anggap bahawa benda tu macam lama, tapi di sisi Allah tidak. Pada zahir kita tak begitu. Dan kita tak pernah alami pun alam barzah ni, tak pernah alami. Okay. Kalau kita tengok Adam tadi, itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia tak terasa. Malaikat-malaikat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak ada ceritalah. Bagaimana azab Allah tu. Tak. Yang dikatakan dipukul dengan malaikat, sampai masuk ke 7 petalan bumi kan, disebabkan alih azabnya, sedangkan alih kemungkaran dia, kejahatan ketika dulu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah tu. Kerana itu kita tersebut berdoa. Bila sampai cerita macam ni, sangat sentiasa sebut bahawa kita kena satu berdoa, minta mohon dengan Allah supaya kita hindah daripada azab kubur. Jadi sebagaimana Nabi SAW ajar kita sebelum memberi salam dalam tahiyat akhir tu kan, minta tuan-tuan amalkan. Boleh cari dalam mana-mana doa sebelum beri salam tu. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada 3 benda tu. Tak, minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada fitnah dajjal, minta lindung daripada fitnah ketika hidup dan mati. 3 benda Nabi ajar tu, Nabi ajar. Okay. Walaupun Nabi tak berdepan keadaan itu, tapi Nabi sendiri berdoa. Nak kabarnya, nak beritahunya bahawa betapa pentingnya kita membaca doa itu, terutama sebelum bersalam. Nak menunjukkan juga doa sebelum bersalam itu adalah doa yang mustajab. Maknanya juga kalau kita nak doa benda lain, contohnya kan, nak doa supaya selain pada sujud, ketika sujud, sebab Nabi kata tidak adalah antara Tuhan dengan hamba dia yang paling dekat dengan Allah ketika hamba dia bersujud. Tengok dekat kita dengan Allah adalah ketika kita bersujud. Itu satu. Dan satu lagi adalah sebelum memberi salam. Kita boleh doa dah apa-apa. Syarat doa dah bahasa Arab. Doa bahasa Melayu dalam hati je lah. Dalam bahasa Arab berdoa dah apa-apa. Setiap sujud yang kita buat tu kita boleh doa. Cuma kalau kita sembahyang jemaah, saya jadi imam, kalau saya buat macam tu lambat ya, sujud ni kadang kalau lama sangat turun darah atau naik darah. Tak boleh. Biasa kita buat doa ni dalam sujud, di akhir tu sujud. Sama juga kalau kita tunaikan solat hajat. Betul tak? Solat hajat, doa yang kita lakukan itu di sujud yang terakhir. Kalau kita terlepas,
di sujud akhir itu kita boleh lakukan dalam tahiyat akhir semua salam tu. Kita boleh baca doa. Itu antara doa yang mustajab. Sebenarnya doa mustajab apa lagi? Yang dekat-dekat dengan kita ni. Itu antara dua khutbah. Jadi antara dua khutbah tu kita doa lah bahasa Melayu pun tak apa. Sebab dia dah dua semayang. Dua semayang kita doa lah apa-apa. Selagi Tok Imam tak baca khutbah kedua, kita jangan putus doa masa tu. Bila Tok Imam bangun, berucap untuk khutbah kedua, barulah habis kita punya doa. Kita tak perlu pun mengaminkan doa daripada Tok Bilal tu, sebab kita ada doa sendiri. Kita nak minta apa? Kita boleh buat. Minta bahasa Melayu, tak apa. Doa lah masa tu. Itu antara doa yang mustajab, yang kita ada, yang kita tak boleh lepas setiap kali antara dua khutbah tu. Sebab daripada yang berlaku 2 kali setahun tu, itu solat Aidilfitri dan Adha, itu antara tempat doa yang mustajab yang kita boleh doa. Itu 2 tahun sekali je. Tapi waktu tiap minggu tu tak. Okey. Jadi kata Allah, alimat nafsum ma qaddama wa akhar. Lalu maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan yang lepas dan apa yang ia terlepas. Apa yang dikerjakan yang lepas dan apa yang terlepas. Dan surah Yasin tu kan, ketika kita dihadap pada Allah, anggota kita ni akan dikunci. Mulut kita akan dikunci. Okay. Kita tak boleh buat apa. Yang berbicara adalah anggota kita saja. Tangan, mulut, mata semua akan bicara ketika itu. Yang menijak saksi ke atas perbuatan kita. Tu kadang-kadang orang kata kita ni bukan sahaja kita berdepan dengan syaitan, tapi kita juga berdepan dengan diri kita sendiri. Nafsu kita. Itu nafsu amarah dan nafsu baik. Nafsu amarah, nafsu yang jahat. Kita berdepan dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita berlawan diri sendiri. Kadang-kadang kita nak marah orang lain, nak marah syaitan, nak marah iblis. Diri kita sendiri tu yang menjadi musuh pada kita. Yang kita terpaksa berdepan dengan diri sendiri tu. Kadang-kadang kita terpaksa bercakap dengan kita sendiri. Dan kita terpaksa pujuk diri kita sendiri. Itu keadaan kita. Yang mana bukan mudah untuk kita beramal, sebab kita akan diuji oleh Allah SWT. Begitu kita yang ditinggalkan, amalan-amalan yang tinggalkan, kewajipan yang tinggalkan, sembahyang-sembahyang kita tinggalkan, fardu-fardu yang kita tinggalkan, yang kita tidak qada, yang kita tunaikan, akan dinilai semua oleh Allah SWT. Apa yang telah lalu, yang baik-baik, kalau banyak baik-baiklah, beruntunglah kita. Kalau kurang baik, bernasib buruklah kita. Okay? Walaupun satu tahir sekalipun berat kepada jahat, maka jahatlah kita. Tapi kalaulah berat walaupun satu tahir sekalipun, maka baiklah kita. Jadi dua perkara yang akan dikira oleh Allah. Perkara yang lepas itu perkara amalan kita, dan juga amalan yang kita terlepas, yang kita tinggalkan. Sembahyang kita yang kita tinggalkan, puasa-puasa yang kita tinggalkan, zakat kita yang kita tinggalkan, haji kita yang kita tinggalkan, umrah kita yang tinggalkan, akan dipuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada perkara yang paling utama yang akan dipertanyakan oleh Allah, itu tentang sembahyang kita. Sebab sembahyang kita adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Jadi tak mudah tu. Tak mudah tu. Jangan kita sekali mengambil mudah. Kalau kita dulu tinggal sembahyang, qada sembahyang kita. Selagi mana kita mampu. Tak boleh nak tinggal qada kita, boleh sembahyang, kena qada. Puasa pun sama. Puasa tak perlu qada. Ada setengah kata boleh kena qada. Tak perlu nak qada. Puasa tak boleh nak qada. Kecuali yang syar'i. Yang syar'i maknanya kita tinggal disebabkan oleh syarak.
ataupun yang dibenarkan syarak, boleh kita qada. Tapi kalau yang tidak dibenarkan qada saja makan siang hari, tak ada qada. Kata Nabi SAW, tidak ada qada pada orang yang berbuka pada siang hari pada bulan Ramadan. Tak ada. Ditanya Nabi, walaupun 70 kali pun kata Nabi SAW, atau 100 kali, Nabi kata Allah tak terima qada puasa dia. Jadi ingat, jangan suka-suka saja nak makan pada siang hari pada bulan Ramadan. Tak apalah, besok aku nak qada. Tak. Belum tentu qada kita diterima. Sembahyang tak apa. Ulama, sebahagian ulama berpendapat sembahyang boleh diqadakan. Malah pada orang yang tinggal selama mana pun dia boleh qada sembahyang tu. Tapi puasa tidak. Kan Nabi Allah kata puasa ni hak dia, bukan hak kita. Wa ana ajizi bih, aku yang beri sendiri. Sebab Allah yang menilaikan sendiri puasa tu. Bukan semata-mata, maksudnya manusia tak boleh menilai puasa tu. Kita puasa, kita tak tahu waktu puasa tidak. Sembahyang orang nampak, tunggu-tunggu. Tapi puasa orang tak nampak, kita berpuasa tidak. Itu. Jadi yang mengetahuinya Allah lah. Tu Allah kata wa ana ajizi bih. Okey, kena ingatlah puasa ni yang mai-mai jangan suka tinggal-tinggal sesuatu yang sukar di sisi Allah. Malaikat kita bertaubat pada Allah dan Allah terima taubat kita. Itu je. Ya. Kemudiannya firman Allah lagi, ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu disebabkan oleh kamu menderhaka Allah? Apa benda yang memperdayakan kamu sehingga kamu derhaka kepada Allah SWT? Tuan tanya besok-besok, tak jawab apa? Tak jawab apa? Pakai ketau kat situ ya. Kan? Tak terjawab apa kan? Tak jawab apa depan Tuhan. Bukan di mahkamah manusia pula jawab. Tak. Tapi mahkamah Allah ni tidak. Sebab saksinya dah tangan kita semua dah saksi. Kita nak buat apa? Jadi itu dipersoalkan oleh Allah SWT. Yang sebab kita, antaranya nafsu kita lah, kehendak kita. Kita yang kehendak seperti itu. Cuma atas Allah nak izin atau tidak. Kalau Allah izinkan, berlakulah. Kalau Allah tak izinkan, tak berlakulah. Itu je. Tapi kehendak siapa? Kehendak kita, bukan kehendak Allah. Melainkan kehendak kita yang baik. Tak apalah, tak jadi tak apa. Tapi asal benda yang baik. Sebab niat baik ni tak mesti jadi. Betul tak? Tapi niat baik tu pun dah jadi. Maksud dah kita dapat pahala. Niat baik tadi. Tapi kalau niat jahat, tak akan berlaku, tak akan dikira melainkan berlaku dulu. Begitu. Kalau niat yang jahat tadi tak akan dikira melainkan dia berlaku dulu. Malah dikatakan bahawa diberi tempoh pula untuk kita bertaubat. Tak catat lagi. Bagi masa dulu. Takut hamba ni bertaubat. Tunggu dulu 7 hari, seminggu tunggu dulu. Baru dicatatkan kejahatan yang dia buat. Maksudnya betapa kasihnya Allah pada hamba dia. Berbanding kalau dia buat baik, niat je baik, tulis terus. Tulis tu, tak baik. Sebab dapat pahala dah niat tu. Walaupun belum buat. Itu beza. Nak selamatnya hamba dia tu. Kalau kita ke nak kecam orang, nak hukum orang kau boleh dah. Tapi tak, Tuhan tidak begitu. Dan juga Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian pada yang ketujuh, firman Allah, alladzi khalaqa fasawwa fa'adala, yang telah menciptakan engkau lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh seimbang. Penil watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kerana itulah sedap kejadian Allah, kita tak boleh ubah.
Daripada lelaki nak ada perempuan, haram, dosa besar. Tak masuk syurga. Itu antara perkata syurga, antara tak perkara yang tak masuk syurga. Jadilah anak oleh Allah SWT, menukar jantina. Termasuk yang antara lagi yang tak masuk syurga apa dia? Derhaka kepada ibu bapa. Saya selalu ulang benda ni. Sebab kita kena ulang. Kalau tak ulang tak ingat. Orang kata 40 kali ulang baru ingat. Tak. Setakat akak surah ni berapa kali baru? Tak sampai lagi 44 kali tak. Benda yang perlu kita ulang. Apa tak lagi? Yang tidak berbau syurga, derhaka kepada dua bapa, keluar daripada Islam, syirik kepada Allah, menjadi murtad, menjadi orang munafik, juga tidak berbau syurga. Ingat, kita benda munafik ni tak berbau syurga. Maksud nafik ni, kita berpura-pura tentang Islam. Maksudnya pada wajah kita Islam, tapi diri kita ni benci Islam. Itu munafik. Tapi selama ada kita kasih pada Islam, kita belum dikira munafik. Munafik ni kita ni berpura, dengan orang masyarakat bukan baik, tapi kita benci dengan, kita dah surau tapi benci dengan surau. Begitu. Kita pergi tempat orang tahlil, kita benci dengan tahlil. Contoh pergi tapi dalam hati ni, sebab kita berpura-pura saja, berpura baik di hadapan manusia. Itu munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yang paling bawah dalam kalangan api neraka, penghuni neraka ni orang yang berpura, orang munafik. Bukan berpura dengan maksud berpura tu menipu, orang tu tak munafik lagi. Tak. Itu ciri-ciri munafik saja, tapi bukan belum munafik. Munafik ni dia masuk, munafik dia akan jadi jatuh kafir. Dengan sebab perbuatan dia itu berpura dengan Islam, dia jatuh kafir. Faham tak? Tapi bukan semua menipu tu munafik. Ada juga orang kata, kau ni munafik lah. Tapi munafik itu bukan munafik yang dimasukkan dengan kafir itu, tak. Yang dimaksud kafir itu betul-betul munafik, mempersendakan Islam, mempermainkan Islam, berpura tentang Islam, jatuh kafir. Damai. Atas gigi sebatang, cabut gigi, tihir gigi, main gigi, celaka gigi, syaitan gigi. Kafir kita. Gigi itu siapa buat? Allah. Kita mempersendakan gigi itu, ciptaan Allah tu. Kalau bergigi je, contohnya. Sebab gigi ciptaan Tuhan. Okey. Faham? Sama Quran ke apa? Lagilah. Nabi lagilah. Sebab kita tak boleh, segala cipta Allah tak boleh. Malah nak ubah pun tak boleh. Malaikat kita ada kecacatan. Kita boleh kalau kita cacat semua boleh. Untuk kebaikan. Contoh kalau cacat, dia macam bercakap tak jelas. Okay. Contoh dulu orang tu, dulu keharusan dulu pakai gigi emas dulu. Okay. Sebab tak ada lagi material selain daripada nak besi, tak boleh, besi berkarat. Untuk menampak gigi pakai emas tu kan. Tapi sekarang tak boleh dah. Sebab ada material lain yang boleh ganti daripada emas tu. Jadi hukum dah berubah dah. Kalau dulu boleh emas, sekarang tak boleh dah. Okay, Jadi Allah bukan saja kita dengan sempurna, dengan kejedaan kita banyak sempurnalah. Jarang kita dapati ciptaan Allah ni cacat, jarang. Dah. Hanya berlaku kadang-kadang. Tapi sebahagian besarnya ciptaan Allah sempurna. Okey. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Tapi cantik dia cantik itu bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan tubuh badan manusia seimbang. Ada tak? Banyak tak ke ada orang dalam cipta Allah tu yang semua tu ada yang berjalan mengiring, ada? Tak ada. Jaranglah kita jumpa. Jarang kita jumpa. Yang cacat tu saya sebut dah tadi. Tapi kebanyakan sempurna. Yang sempurna Allah tu seimbang. Jalan, tak ada jatuh sekejap jatuh, jatuh, tak ada. Ada ke? Tak ada. Bahkan boleh melompat pula. Melompat, berguling, melayan, macam-macam lagi.
Siapa cipta? Allah. Semua tentang Allah Subhanahu. Fi ayyi suratin ma syarakabat, dalam bentuk apa saja yang dikendaki dapat dia menyusun tubuhmu. Untuk dia. Ada orang hidung mancung, ada telinga kecil, ada telinga besar, ada telinga cuping, ada tidak, ada dagu banyak, ada rendah. Ada berjanggut, ada tidak. Ada berjabar, ada tidak. Apa panjang sangat wah. Okey. Yang panjang tu dia biarkan jadi panjang. Tapi kalau dia nak panjang, Allah tak bagi, tak panjang juga. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tukazibuna bidin. Bukan tertipu saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ini dikhaskan kepada kaum Quraisy ketika itu. Mereka menafikan adanya kebangkitan semula. Itu Tuhan kata bukan tertipu, bukan saja dia tertipu dengan dai-dai di kalangan mereka, sama mereka. Ketika dalam surah An-Naba, amma tasa'alun itu, mereka bertanya tentang kiamat. Nak tahu macam mana? Sebab dia tak tahu, tak belajar, tak meluk Islam. Macam mana mereka nak tahu? Mereka tak pernah menerima Al-Quran. Begitu hari ini, kalau orang tak pernah belajar, nak tahu apa dia? Tak tahu tentang kiamat, nak tahu tentang syurga neraka, tak tahu. Kalau tak belajar. Dan ilmu ni takkan datang sendiri, malaikat kena cari. Kerana mencari ilmu ni antara perkara yang tak puas pada manusia. Dua Nabi kata yang manusia tak akan puas. Satu, mencari ilmu. Ada orang sampai ke tua, sampai ke mati, dia cari ilmu. Di mana-mana, kalau dia mana saja dia ada tempat orang belajar, dia pergi. Sentiasa dahagakan ilmu. Bukan saja orang tak berilmu, orang berilmu pun sentiasa cari ilmu. Orang dah berilmu, dah ada ilmu dah, cari lagi. Orang yang mengajar, cari ilmu lagi. Tambah lagi ilmu. Itu pun setitik saja daripada luasnya ilmu Tuhan tu, seluas lautan yang Allah titik saja. Kan Nabi tanya, bila ditanya kepada Nabi kan, ilmu Tuhan berbanding ilmu Tuhan dengan manusia, Nabi kata cuba celup, ambil jari, celupkan air di laut tu kan, tarik. Lepas tu menitis air tu kan, itu lah titisan tu yang diberi pada manusia. Satu dunia tu, titisan tu berbanding ilmu Allah seluas lautan tu. Itu pun manusia boleh cipta berbagai ciptaan. Itu pun manusia berebut tak ilmu tadi. Sedangkan setitis saja daripada lautan yang Allah beri pada manusia yang seramai itu. Bahkan ialah tertipu. Selagi mana kita tak berilmu, selagi tak cari ilmu, selagi tak belajar, kita akan dalam keadaan tertipu. Orang dengar macam ni, percaya. Dengar macam tu, percaya. Semua percaya. Tak tahu apa benda. Tak. Nak selidik jauh lah. Walaupun sebut ayat saja. Ya lazina amanu in ja'akum fasiqun ya lazina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Dah terpotong dah ayat tu, lupa kat sekarang tu. Ya lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sepotong ayat tu saja kita tak boleh beramal. Sebab apa? Kita dengar saja orang cakap, kita terima. Orang dia dengar, kita terima. Macam ikan badara dalam air tu, semua dia makan, semua dia sodok, semua dia ambil. Tapi dia tak nak selidik, makanan tu beracun atau tidak, semua dia makan. Seperti lah kita kalau tak berilmu, semua kita cadang ambil. Tak tahu benda tu sah atau tidak, kita pakai semua, terima saja. Nak selidik jauh sekali, nak selidik. Nak beramal dengan ayat tadi, tak. Nak fatabannya dulu. Kalau bila kita terima satu perkara, kita selidik dulu. Bertanya orang ni, bertanya orang ni, betul ke tidak ni, betul ke tidak ni? Munasabah ke tidak ni? Ya ke tidak ni? Sebelum kita nak menyebarkan berita tu, sebelum kita nak wasak-wasakkan berita tu, kita tanya orang dulu. Yalah, Nabi dah kata kan, di akhir zaman ni, fitnah tu bagaikan malam yang gelap. Al-fitnah kal-lail muzlim. Fitnah tu bagaikan malam yang gelap. Kerana yang fitnah tak tekan, habis. Kita pun nak cover tak boleh. Sebab dia terlalu cepat. Terlalu cepat.
Bukan WhatsApp saja, dalam FB-nya, dalam apa lagi, Instagram-nya, dalam TikTok-nya, ada sebagainya, betul? Dan buat tanpa kita menyelidik dulu berita itu sah tidak. Ataupun kata orang, sebelum kita membuat analisa kecil, kesan ni mudah, di jari kita saja, kita tekan saja, tengok maklumat ada tidak ni. Dah. Selidik dulu, macam nak buat, bukan tesis dia panggil, kajian kecil dia panggil, buat sedikit kajian. Sekarang mudah, dia cari kita je. Itu nak ceramah, senang nak kita cari maklumat dia. Okey, nak ceramah, okey, sekejap tengok maklumat semua ada dekat situ. Bagi orang yang nak, bagi yang nak. Pada orang tak nak, tak lah. Sama nak Al-Quran tu majlis hidayah atau tidak. Pada orang nak jadi Al-Quran hidayah tidak, dia berpegang Al-Quran. Pada orang tak nak, tak ada. Walau Al-Quran itu dipanggil sebagai hidayah Allah, petunjuk daripada Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang berpegang pada Al-Quran. Manakala yang tak berpegang tu tak dapat apa. Baca Quran pun tidak, nak ikut Quran pun tidak, tak ada hidayah. Hidayah Quran ni pada orang yang berkehendak sahaja. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. Raqib dan Atid disebut ada malaikat dekat di kita ni. Tuhan kata ngorak mereh kita ni dekat lagi Allah SWT. Raqib dan Atid sedang ada di kandang daki kita yang mencatat. Cuma tak disebut dah. Kalau baik tu setih. Tu baik niat je. Kalau niat baik tu jangan risaulah. Man ja'a bi hasanah falahu asyru amsalih. Man ja'a bi sayyi'ah fala yujza illa mislah. Kalau nak baik itu so risau, niat saja dapat pahala. Pada yang tak baik tadi, tunggu dulu. Kalau buat pun akan dibalas apa yang setimpal saja. Tapi yang baik tadi akan digandakan 10. Semua kebaikan 10. Termasuklah kita baca ke orang kan, Nabi sebut kan, siapa yang baca mampu Al-Quran min kitabillah harfan wahidah, siapa yang baca Quran walaupun satu huruf di Al-Quran, Allah akan baginya satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Satu huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa niat juga bismillah tu atau Fatihah. Niat bismillah tu surah Fatihah. Kalau niat bismillah tak Fatihah, tak ada ayat Quran. Sebab pada kita bismillah tu sebagai ayat Fatihah. Kalau paling mudah pun kita niat nak baca Fatihah, baca bismillah ajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berapa tu pahala tu? B, C, mim. Situ ada 5 lagi. Bukan ada 35 huruf kali dengan 10 350. Andai kata kita dapat pahala daripada Allah, baca bismillah saja dah dapat 350. Tak cari mana. Kalau kita kerja satu hari pun belum tentu dapat 350. Tak. Kalau makan gaji pun ada 200. Tak semua dapat 200 300 sehari makan gaji pun. Ini sekali bismillah. Tu baru bismillah. Belum masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Tak apa dah situ. Cuba balik kira. Berapa banyak dah. Rasa nak pada baca Fatihah pun tak apa dah. Baca 3 ku pun tak apa dah. Tak pahala. Jadi kiraman katibin, malaikat yang mulia itu yang menjadi pencatat bagi Allah SWT. Dia mencatat Raqib dan Atid tadi yang ditugaskan oleh Allah SWT. 10 malaikat tu kan, Jibril, saya pun tak ingat sangat tu. Jibril, Mikail, Israfil. Betul? Kita betul tu. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu lagi saya tinggal. Boleh. Ada 10. Satu lagi saya tinggal tadi. Malaikat Jibril ni daripada dulu lagi, dia adalah pembawa wahyu sejak dulu lagi. Mana-mana yang berkaitan dengan kitab, yang berkaitan dengan suhuf, itu yang dia bawa oleh Jibril AS. Israel cabut nyawa, Israfil
meniup sangka kala. Itu semua mereka, tugas-tugas dia yang tak buat tugas lain dah. Itu tugas dia. Dan dia hanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sekadar itu saja. Kita mulai ni apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang baik daripada saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.